Assalamualaikum and hai semua, welcome back to Makmal Kita channel edisi Beta Passion. Kali ini saya nak sambung 5 lagi perkara yang penghobi baru ikan laga perlu tahu. Jom kita tengok video. Perkara keenam adalah bagi korang yang suka buat aquascape. Aquascape ni sangat cantik dengan pokok ada, pastikan guna pokok original pokok yang palsu tu takut terlanggar sisi dia koyak dan sebagainya, finish dia koyak sebagainya. Korang yang suka buat aquascape, pastikan ikan korang tidak dipasang pump aquarium. Kau nak pasang, pastikan aquarium paling minimum dia punya power tu dan pastikan ada masa malam korang tutup pump tu. Mungkin siang dalam beberapa minit untuk bersihkan air, nak circulation air kan. So korang pakai pump tu, selebihnya korang tutup pump. Sebab ikan beta ni ikan yang steady, dia boleh duduk diam. Kalau dalam lopak kan, kita tengok sekecil-kecil dulu pasti nampak dalam lopak, dia duduk situ je, dia tak gimana, duduk diam je. Sama juga dalam bekas yang kita jar tu kan, dalam bekas-bekas kita jar macam gini ni, dia duduk diam je, dia nampak kawan dia akan flare macam tu. So pastikan kalau korang guna pump, pastikan ada masa buka dan ada masa tutup. Kalau dia selalu buka je, korang push dia untuk selalu berenang. Bila dia berenang, dia penat, boleh menyebabkan stres dan ikan korang akan mati. So pastikan guna pump yang paling rendah kuasa dia dan ada masa tertentu saja korang buka dalam satu hari, dan selebihnya korang pastikan korang off pump korang. Perkara ketujuh adalah lambat tukar air. Korang lambat tukar air. So saya bagi makan ikan makan lambat tukar air ni menyebabkan air kita ni kotor dan ikan kita tak sihat sebenarnya. So korang kena pastikan ada jadual untuk tukar air. Kalau ikan korang sikit, sebab korang baru-baru nak main ikan, tak ada masalah, ikan korang pun tak banyak, jadi pastikan ada jadual. Contoh 2 ke 3 hari korang tukar air sekali. Untuk bekas yang besar saya kata tadi, dalam masa 1 minggu korang boleh tukar air lah. Untuk bekas yang kecil macam yang sulit tadi, lebih kurang macam gini ni, setiap 2 ke 3 hari korang kena tukar sekali. Pastikan ada masa tertentu yang korang dah set untuk tukar air. Dan dalam air tu juga korang jangan lupa korang kena letak garam kasar. Saya guna garam masak je. Kalau korang ada bajet yang lebih, korang boleh guna garam ikan kan. Saya cuma guna garam kasar yang masak biasa tu je. So kalau korang nak guna produk-produk tertentu, tak ada masalah, boleh. Korang nak gunakan Akira, boleh. Macam-macam produk biasa yang ubat merah pun boleh, ubat hijau, ubat kuning, semua macam-macam produk ada. Pun nak guna pati ketapang, itu tak ada masalah, boleh. Tak ada masalah. Korang nak guna OAG, saya pun ada banyak produk. Korang nak guna Malefic, so semuanya ada function tertentu lah. So tak ada masalah. Bila korang nak water change tu, korang boleh tukar ikut kesesuaian dia. Perkara ke-9, ini adalah rahsia kebanyakan breeder taklah rahsia sangat sebenarnya, tapi ini adalah betul, ini adalah rahsia bagi breeder. So kalau korang beli dengan breeder tertentu tu, korang pastikan masa korang beli ikan dengan dia, korang tanya macam mana dia setting ikan, setting air untuk ikan dia. So cara setting yang terbaik adalah untuk ikan tertentu tu, korang ikut cara setting ikan daripada breeder tersebut. Contoh korang beli daripada breeder A, korang tanya macam mana dia setting air ikan. So korang ikut sebolehnya, ikut sesama yang mungkin So bila setting air korang sama, ikan korang tak akan rasa perubahan air yang baru terlalu ketara. Dan biasanya kalau berubah air ni, dia boleh stres Dan kalau ikan tu korang nak biarkan, tak ada masalah, beli terus biarkan. Jadi anak-anak ikan tu dia dah biasa dengan korang punya setting air. So yang tu tak ada masalah lah. Yang baru beli, korang usahakan setting air korang sama dengan setting air breeder tu ataupun seller tu sendiri. Perkara ke-9 adalah berkaitan dengan harga. So harga ikan beta yang baru-baru main, sebenarnya korang nak tahu ikan beta ni dia tak sama dengan harga breeder yang jual tu. Dia tak sama dengan harga korang beli dekat kedai-kedai ikan. So kedai ikan tu biasanya kebanyakannya dia adalah ikan-ikan reject kita, yang biasa kita jual dalam harga RM1 seekor kat kedai ikan. Kadang-kadang dia orang punya modal dalam 40 sen macam tu, dan dia jual dengan harga RM4 ke RM5. Jadi harga ni korang tak boleh nak bandingkan dengan harga breeder. Harga breeder biasanya adalah ikut keadaan breeder tu sendirilah. Pada masa nanti saya akan ceritakan jenis-jenis breeder
dan macam mana penetapan harga. So sebelum ni saya dah ada buat konten berkenaan dengan penetapan harga ikan beta. Korang boleh check kat situ macam mana kualiti ikan beta, daripada puluhan ringgit sampai ribuan ringgit. Ya, diorang boleh jual ikan. Sebab apa? Kualiti ikan tu sendiri. Jadi korang yang baru-baru nak berjinak dengan ikan laga, korang pun kena belajar pasal spek ikan laga kalau korang nak terus pergi jauh lah. So spek ikan laga melambangkan harga tu. Kadang-kadang kita pergi ke kedai ikan laga spesifik untuk ikan laga kan, dia letak harga semacam-macam, korang pun terkejut, apa hal ikan harga puluhan ringgit, biasa beli kat kedai RM4. Itu grade yang berbeza. Kita kena faham grade yang berbeza. Jadi kita sebagai orang yang baru-baru nak main ikan laga ni, korang jangan letakkan harga pada breeder tu. Okey, saya nak harga RM20 tapi nak ikan yang bagus. Ramai sekarang orang duk tanya nak ikan kom tapi harga yang murah. So benda tu susah dapat. Kadang-kadang kalau korang dapat pun korang kena tipu. Itu masalah dia. So pastikan harga ikan tu bertepatan dengan kualiti ikan laga tersebut. Jadi untuk ikan yang lebih baik, korang kena sediakan bajet yang lebih besar. Macam kolektor, yang kolektor ni dia sanggup bayar berapa yang dia nak, sebab dia adalah kolek ikan. So dia tak kisah ikan tu bagus. Tapi kalau korang baru-baru nak main ikan, kalau korang nak beli kat kedai ikan tu, bolehlah RM4 ke RM5, tak ada masalah. Tapi kalau korang dah lama sikit main ikan, nak improve ikan korang, jadi korang kena dah cari dengan breeder ikan laga tu sendiri. Perkara ke-10 dan perkara terakhir sekali adalah korang ni breeder-breeder, peminat-peminat beta yang baru ni, dia terlalu suka tanya harga. Tanya harga, bang ikan ni harga berapa, bang ikan ni harga berapa. Lepas tu bila dah seller tu beritahu harga, dia pun diam. Suka survey, kaki surveyor ni. Yang penghobi baru, saya sarankan korang janganlah korang jadi surveyor sangat. Korang dah minat satu ikan tu dengan bajet yang korang tahu dah harga biasa tu, teruskanlah beli. Kesian juga yang breeder ni kan, dia pun kerja susah payah untuk biarkan ikan hasilkan ikan yang terbaik. Korang nak harga yang terlebih murah, kesian dia. So jangan jadi surveyor, ataupun korang akan label sebagai joy buyer. So biasanya orang yang suka tanya ni, tanya-tanya tak nak beli, tanya-tanya tak beli, biasanya breeder ni akan sedikit marah lah dengan korang. Tapi rezeki tu semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin betul. So kalau tak jadi, maknanya tak ada rezeki. Jadi mana ada rezeki. Tapi janganlah korang dengan niat memang suka-suka nak tanya, nak cari kenalan, nak terikan beta kan, jangan macam tu. So pastikan korang serius. Bila serius nak tanya soalan tu tentang harga tu, maknanya korang betul-betul berminat. Dalam range korang, boleh juga korang nyatakan bajet korang berapa, tapi janganlah bajet korang RM20 tapi korang nak ikan yang bagus, nak ikan avatar, nak FCCP botak yang Ecosta cantik, tapi bajet saya RM20 bang. Jangan buat macam tu. Kesian kat beta, kesian kat breeder. Nanti korang kena marah dan korang pula dilabel sebagai joy buyer. So saya rasa sampai sini dulu perkongsian saya untuk video kali ni. Korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh tekan button like di bawah. Korang nak appreciate kerja saya, boleh tekan button subscribe dan butang loceng di sebelah kanan. Hingga jumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Saya Mak Mal kita. Assalamualaikum.